Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kita pada kali ini, kita akan mempelajari teknik menjawab SPM Matematik Kertas 2 bahagian A. Dalam video kali ini, kita akan melihat tajuk isi padu pepejal. Jadi sebelum itu, soalan ini boleh dimuat turun pada link yang telah disediakan pada ruangan description di bawah. Jadi, kita lihat pada soalan kita yang pertama. Rajah menunjukkan sebuah kon yang berdiameter 18 cm dan tinggi 21 cm. Kemudian, sebuah cube dengan sisi 6 cm dikeluarkan dari kon tersebut. Menggunakan pi sama dengan 22/7, hitung isi padu dalam sentimeter padu pepejal yang tinggal. Okey, berdasarkan kepada soalan ini, terdapati bahawa diameter kon adalah 18 cm dan tingginya adalah 21 cm. Dan untuk cube pula adalah sisinya 6 cm. Untuk cube, panjang, lebar dan tingginya adalah bernilai sama, iaitu 6 cm. Jadi soalannya adalah isi padu pepejal tinggal, bermaksud kita akan ambil isi padu kon dan kita akan tolakkan dengan isi padu cube. Jadi rumus bagi kon adalah 1/3 pi j kuasa 2t. Kemudian tertolakkan dengan panjang darab lebar darab tinggi. Seterusnya kita akan masukkan nilai-nilai yang telah pun diberi. 1/3 darabkan dengan pi 22/7 darabkan dengan j 9 kuasa 2 dan darabkan dengan tinggi. Kemudian kita akan tolakkan dengan isi padu cube iaitu 6 kuasa 3. Seterusnya kita akan tekan kalkulator, kita buka kurungan 1/3 darab 22/7 darab 9 kuasa 2 darab 21, kita tutup kurungan, kemudian tolak dengan 6 kuasa 3. Dan jawapan yang terdapat adalah 1566 cm padu. Jadi di sini permakahan akan diberi berdasarkan yang pertama adalah kita menggunakan rumus kon yang digantikan dengan nilai yang betul. Seterusnya isi padu cube dan operasi tolak. Dan akhir sekali adalah jawapan akhir 1 markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan perolehi adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan kita yang kedua. Rajah menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terbentuk daripada cantuman sebuah kuboid dan juga prisma tegak dengan tapak segi empat sama pada satah segi empat CDKL. Trapezium ABFG ialah kerata rentas seragam prisma itu. Cari isi padu gabungan pepejal itu. Baiklah, untuk soalan ini, apa yang perlu kita dapat buat adalah kita akan cari isi padu kuboid dan juga isi padu prisma tegak. Jadi kita akan menggunakan rumus kuboid dan juga prisma tegak. Untuk prisma tegak, isi padunya adalah luas keratan rentas didarabkan dengan tinggi. Jadi di sini kita dapati bahawa keratan rentasnya adalah berbentuk trapezium. Jadi kita akan cari luas trapezium dan kita akan darabkan dengan tingginya. Tingginya adalah 5 cm iaitu AD ini. Jadi untuk luas trapezium kita akan guna 1/2 darabkan dengan hasil tambah dua sisi selari. Sisi selarinya adalah 5 iaitu BG dan juga FA. FA adalah 3. Sama di sini dengan ED. Iaitu 5 tambah dengan 3. Kemudian didarabkan dengan tinggi trapezium tersebut iaitu BA, iaitu bersamaan dengan 5 cm darab dengan 5. Ini adalah luas trapezium iaitu luas keratan rentas. Untuk mencari isi padu prisma ini, terdarab lagi dengan tingginya iaitu 5 cm. Darab lagi dengan 5 cm, maka kita akan dapat luas bagi prisma tegak ini. Kemudian kita akan tambahkan dengan isi padu
kuboid, iaitu panjang darab lebar darab tinggi, iaitu 7 didarabkan dengan 3 darabkan dengan 5. Kemudian kita akan menekan kalkulator, terbuka kurungan 1/2, kemudian terdarab, terbuka satu lagi kurungan 5 tambah dengan 3, tertutup kurungan, darab 5 dan darab lagi dengan 5, tertutup kurungan untuk isi padu prisma tegak. Kemudian tertambah dengan isi padu kuboid, buka kurungan 7 darab 3 darab 5, tutup kurungan dan tekan sama dengan. Jadi jawapan yang kita perolehi adalah 205 cm padu. Jadi untuk markah kita yang pertama adalah markah kita mencari isi padu prisma tegak, kemudian isi padu kuboid, dan kita menjalankan operasi tambah, dan akhir sekali jawapan akhir kita iaitu 205 cm padu, dan markah yang kita akan perolehi adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan bernombor 3. Rajah di bawah menunjukkan sebuah prisma tegak dengan tapak segi 4 tepat ABCD terletak di atas meja mengufuk. Trapezium ABFE ialah keratan rentas seragam prisma itu, dan separuh silinder dikeluarkan daripada prisma itu. Menggunakan pi sama dengan 20/7, hitung isi padu dalam sentimeter padu pepejal yang tinggal. Jadi untuk soalan ini, kita dapati bahawa kita akan mencari isi padu bagi sebuah prisma dan ditolakkan dengan separuh silinder. Dan untuk prisma ini, rata rentasnya berbentuk trapezium. Dan kita akan cari luas trapezium dan didarabkan dengan tingginya iaitu 8 cm. Jadi luas trapezium 1/2 didarabkan dengan hasil tambah 2 sisi selarinya di sini adalah AB iaitu 15 tambah dengan EF ini iaitu bernilai 10. Kemudian darabkan dengan tinggi prisma iaitu 12 dan didarabkan dengan 8 untuk dapatkan isi padu. Dan seterusnya kita akan tolak dengan isi padu separuh silinder. Jadi untuk isi padu separuh silinder, kita akan letakkan 1/2 darab dengan pi iaitu 20/7, darabkan dengan J/2 iaitu jari 4/2 dan darabkan dengan tingginya 12. Jadi seterusnya kita akan tekan kalkulator, kita akan buka kurungan, masukkan 1/2 darab dengan buka lagi kurungan 15 tambah 10 tertutup kurungan, darab 12 dan darab dengan 8 untuk dapatkan isi padu prisma. Kemudian kita tolakkan dengan buka kurungan 1/2 darab 22/7 darabkan dengan 4/2 darab 12 tutup kurungan dan tekan sama dengan, dan jawapan yang kita akan dapat adalah 898 2/7 cm padu. Jadi di sini untuk pengiraan markah, markah pertama yang kita akan dapat adalah isi padu prisma tegak, kemudian isi padu separuh silinder, dan operasi kita di sini adalah operasi tolak, dan jawapan akhir kita 1 markah, dan markah keseluruhan kita yang akan perolehi adalah sebanyak 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 4. Rajah menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang terdiri daripada sebuah prisma tegak iaitu dan juga sebuah piramid tegak yang tercantum pada satah TUVW. X terletak tegak di atas tapak TUVW dan trapezium QRVU adalah keratan rentas prisma itu. Dan ini diberi PQ sama dengan TU sama dengan UV sama dengan 8 cm. Untuk soalan ini dipecahkan kepada A dan B. Ini kita lihat soalan A. Hitung isi padu dalam sentimeter padu prisma tegak. Jadi kita akan cari isi padu prisma tegak iaitu
yang berada di bawah piramid ini. Jadi untuk prisma tegak, apa yang kita tahu adalah kelihatan rentasnya berbentuk trapezium dan tingginya, lebarnya adalah 8 cm. Jadi kita akan cari luas trapezium. Itu 1/2 darabkan dengan hasil tambah 2 sisi selarinya iaitu 10 dan sini adalah 8. Jadi 10 tambah 8 dan didarabkan dengan tingginya 4 cm. 4 di sini. Dan juga kita darabkan dengan 8. Itu lebarnya ataupun tingginya. Jadi kita akan dapat luas bagi isi padu trapezium ini. Jadi bila kita guna kalkulator, kita akan dapat 288 cm padu. Okey, yang ini kita tunjukkan bagaimana menggunakan kalkulator. Dia merupakan pengiraan yang asas. Seterusnya kita lihat soalan B. Diberi bahawa isi padu gabungan pepejal itu adalah 420 cm. Hitungkan tinggi dalam cm piramid itu. Okey, di sini diberi bahawa gabungan isi padu pepejal ini iaitu piramid tambah dengan prisma tegak adalah 420 meter. Iaitu piramid tambah dengan prisma dapat 420 cm. Jadi untuk mendapatkan luas ataupun isi padu piramid ini sahaja adalah kita akan ambil 420 tolakkan dengan 288. Jadi 420 kita akan tolakkan dengan 288. Kita akan dapat isi padu piramid adalah 132 cm padu. Jadi di sini kita akan menggunakan 132 cm padu untuk isi padu piramid. Jadi kita akan tengok rumus untuk isi padu piramid adalah 1/4 darab luas tapak dan darab dengan tinggi. Kita akan dapat 132. Jadi di sini 1/4 luas tapaknya adalah berbentuk segi 4 sama iaitu 8 darab 8. Kemudian kita darabkan dengan tingginya. Tingginya kita tak tahu, jadi kita letakkan sebagai T di sini. Kemudian kita akan dapat 132. Jadi di sini kita akan menggunakan kalkulator. Jadi bagaimana untuk menggunakan kalkulator? Kita tekan 1/4 darab dengan kita bukakan kurungan 8 darab 8 ataupun boleh terus ditulis kepada 64. Kemudian kita darabkan dengan unknown. Unknown di sini kita akan tekan alpha. Kemudian kita akan ambil nilai X di sini. Dan seterusnya, kita akan tekan alpha sekali lagi. Kemudian kita akan tekan calculate di sini. Dia akan naik sama dengan. Kemudian kita akan masukkan 132. Kemudian untuk mendapatkan jawapannya, kita akan tekan shift calculate. Dan sekali lagi, shift calculate. Dan kita akan dapat nilai yang dipaparkan pada kalkulator kita adalah sama dengan 8.25 cm. Jadi tinggi piramid itu adalah 8.2 cm. Jadi markah yang diperlukan di sini adalah 4. Jadi lihat, apabila kita mencari isi padu prisma tegak, kita akan dapat satu markah. Kemudian di sini kita mencari isi padu piramid dan kita samakan dengan 132 iaitu kita tolak 420 dengan 228 dan jawapan akhir kita 8.25 dan maka keseluruhan yang kita akan perolehi adalah sebanyak 4 markah. Kita lihat soalan kita yang seterusnya, itu soalan nombor 5. Rajah menunjukkan sebuah bekas berbentuk kuboid. Firdaus ingin mengisi bekas tersebut dengan pasir sepenuhnya. Satu beg 8 liter pasir berharga RM2.50. Jika Firdaus mempunyai RM100 dalam dompetnya, hitung baki wang dalam ringgit Malaysia setelah dia membayar pasir. Jadi di sini kita akan mencari
isi padu kuboid dan juga kita melihat kepada harga bagi pasir yang akan dibeli. Jadi di sini apa yang perlu kita lakukan adalah kita akan mencari isi padu kuboid tersebut, iaitu panjang darab lebar dan didarabkan dengan tinggi. Itu kita akan buat 100 darab dengan 60 dan darab dengan 40. Kemudian dalam ini kita lihat harga bagi 8 liter pasir. Pasir diusukat dalam unit liter, sedangkan di sini dalam unit sentimeter. Jadi kita akan tukarkan sentimeter padu ini kepada liter. Kita akan bahagikan dengan 1000. Jadi kita akan tekan kalkulator. Di sini saya tak tunjukkan bagaimana tekan kalkulator kerana adalah nilai yang asas. Jadi kita akan dapat 240 liter. Jadi Firdaus perlu membeli sebanyak 240 liter untuk mengisi keseluruhan pasir di dalam bekas kuboid ini. Jadi soalannya ditanya, berapakah baki wang apabila dia mempunyai RM100? Jadi kita perlu tahu berapa beg yang akan dibeli oleh Firdaus. Jadi di sini kita dapati bahawa satu beg bersamaan dengan 8 liter dan diperlukan di sini adalah 240. Jadi kita ambil 240 liter ini, kita bahagikan dengan 8 untuk dapatkan bilangan beg pasir. Kemudian untuk setiap 8 liter harganya adalah RM2.50. Jadi kita darabkan dan kita akan dapat di sini jumlah keseluruhan yang perlu dibayar oleh Firdaus adalah sebanyak RM75. Jadi Firdaus akan membayar RM75 dan baki daripada wangnya adalah 100 tolak dengan 75. Dan jawapan akhir kita adalah RM25. Jadi, di manakah markah ini? Kira yang pertamanya adalah isi padu kuboid. Kemudian, kita tukar unitnya kepada liter dan seterusnya kita dapatkan harganya dan jawapan akhirnya RM25 dan kita akan dapat 4 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 6. Seorang peniaga emas memiliki 6 jongkok emas berbentuk kuboid yang disimpannya. Dia membuat keputusan untuk meleburkan kesemua jongkok emas itu untuk membuat rantai. Dia mereka rantai sfera-sfera seperti dalam foto yang ditunjukkan. Setiap sfera mempunyai diameter 1 cm dan setiap rantai menggunakan sebanyak 50 biji sfera. Kira bilangan maksimum rantai yang boleh dihasilkan. Jadi, untuk soalan ini, kita dapat 6 jongkok emas yang akan dileburkan untuk menghasilkan rantai. Di mana rantai ini terdapatnya 50 biji sfera. Dan sfera ini berukuran diameternya 1 cm. Jadi di sini kita akan ada isi padu untuk kuboid dan juga isi padu untuk sfera. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita ambil isi padu kuboid ini, iaitu 10 darab dengan 3 darabkan dengan 2, kemudian dia ada 6 jongkok emas dan kita darabkan dengan 6. Hasil keseluruhan leburan ini akan buat biji-biji sfera, iaitu kita akan bahagikan dengan sfera. Rumus untuk sfera adalah 4/3 darab pi, iaitu 22/7, darabkan dengan jejari. Jejarinya akan jadi 0.5 cm kuasa 3. Dan ini adalah untuk sebiji sfera. Kemudian untuk dapatkan satu utas rantai yang lengkap, kita akan darabkannya pula dengan 50. Jadi di sini kita dapati bahawa kita ambil isi padu 6 jongkok emas dibahagikan dengan seutas rantai yang lengkap di sini. Terusnya kita akan tekan kalkulator. Kita masukkan kurungan 10 darab 3 darab 2 dan darab dengan 6 untuk mendapatkan
isi padu untuk 6 jongkok emas, kemudian kita bahagikan dengan isi padu sfera. Buka kurungan 4/3 darab dengan pi iaitu 22/7 dan darabkan dengan jari 0.5, kita kuasa 3 kan, kemudian kita darabkan dengan 50 untuk seutas rantai yang lengkap, kemudian kita tutup kurungan dan tekan, dan kita akan dapati jawapannya adalah 13.75. 13.75 ini merupakan bilangan untuk rantai. Jadi kita dapati bahawa bagi suatu bilangan, bilangannya mesti suatu nombor bulat. Jadi bilangan rantai yang boleh dibuat daripada 6 jongkok emas ini adalah sebanyak 13 utas. Jadi 0.75 ini adalah belum lengkap seutas rantai. Jadi jawapannya adalah 13. Jadi untuk pengiraan markahnya di sini adalah kita mencari isi padu 6 jongkok emas, kemudian kita dapatkan isi padu sfera dan seterusnya didarabkan dengan 50 untuk dapatkan seutas rantai, kemudian kita bahagikannya dan jawapan akhir 13. Jadi markah keseluruhannya sebanyak 4 markah. Soalan nombor 7. Rajah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk kon tegak berjejari 8 cm dan tinggi 20 cm. Sebahagian pepejal kon tegak seperti yang dilorekkan berjejari 5 cm dan tinggi K cm dikeluarkan daripada pepejal asal itu. Menggunakan pi sama dengan 20/27, hitungkan A nilai K. Okey, baiklah. Untuk soalan ini terdapat kon di mana atas kon itu telah pun dipotong akan menghasilkan kon satu lagi iaitu kon yang kecil. Panjangnya adalah, tingginya adalah K dan satu lagi 20 cm. Kemudian jejarinya di sini adalah 8 dan sini jejarinya adalah 5. Jadi kita akan dapatkan nilai K. Untuk soalan ini, apa yang perlu kita fikirkan adalah sebenarnya kita akan menggunakan nisbah ataupun perkadaran. Perkadarannya bagaimana? Kita lihat kon yang besar terlebih dahulu, tingginya adalah 20 dan dinisbahkan jejarinya adalah 8. Kemudian kita samakan dengan untuk kon yang lebih kecil ini, iaitu tingginya adalah K dan jejarinya adalah 5. Kerana kedua-dua kon ini adalah berasal daripada kon yang sama, cuma ia telah pun dipotong kepada bahagian atas. Seterusnya kita akan dapatkan nilai K. Jadi di sini kita buat penerapan silang. 8K bersamaan dengan 100. Maka K bersamaan dengan 12.5 cm. Ini jawapan untuk bahagian A. Seterusnya kita lihat bahagian B. Isi padu pepejal yang tinggal. Jadi untuk isi padu pepejal yang tinggal, apa yang perlu kita buat adalah kita ambil kon besar ditolakkan dengan kon yang lebih kecil. Jadi kon yang lebih besar 1/3 darab pi 20/27 darabkan dengan 8 kuasa 2 dan didarabkan dengan tingginya 20 cm. Kemudian untuk kon yang lebih kecil, kita tolak 1/3 didarabkan dengan pi, didarabkan dengan jejarinya iaitu 5 kuasa 2 dan didarabkan dengan tingginya yang kita dapat pada jawapan A iaitu 12.5 cm. Dan seterusnya kita akan menggunakan kalkulator. Kita buka kurungan, kita masukkan 1/3 darabkan dengan pi iaitu 22/7 darabkan dengan 8 kuasa 2 darabkan dengan 20. Ini adalah kon yang besar. Kemudian kita tolak dengan kon yang kecil. Buka kurungan 1/3 darabkan dengan pi iaitu 22/7 dan didarabkan dengan jejari 5 kuasa 2 dan didarabkan dengan tingginya iaitu 12.5 dan kita tutup kurungan dan kita tekan dan kita akan dapati bahawa jawapannya adalah bersamaan dengan 1013.5
cm padu. Soalan ini juga menyumbang kepada 4 markah. Jadi markah yang pertamanya di sini adalah nilai K. Kita akan dapat markah di situ. Kemudian seterusnya adalah kita mencari isi padu kon, kerana kedua-duanya adalah kon, jadi dikira sebagai satu. Kemudian kita buat operasi tolak dan jawapan akhirnya adalah satu lagi markah. Jadi keseluruhannya kita akan dapat 4 markah. Terlihat pula soalan yang ke-8, iaitu merupakan soalan yang terakhir di dalam perbincangan kita pada video kali ini. Dalam rajah, diameter sebuah jar berbentuk silinder dan 6 buah gelas berbentuk silinder masing-masing adalah 3D dan D cm, iaitu 3D dan juga D cm. Kemudian, jar yang mengandungi air setinggi 12 cm dituang sama banyak ke dalam 6 buah gelas tersebut. Hitung tinggi dalam cm aras air dalam setiap gelas. Jadi untuk soalan ini kita perlukan adalah mencari isi padu untuk silinder. Jadi isi padu silinder di dalam jar ini akan dituangkan ke dalam 6 gelas yang sama besar. Jadi soalannya adalah berapakah tinggi aras air bagi setiap gelas. Jadi untuk itu bermaksud kita akan samakan isi padu jar ini samakan dengan 6 isi padu gelas. Jadi kita akan menggunakan rumus untuk mencari isi padu silinder, iaitu pi j kuasa 2T. Jadi kita ambil pi tidak dinyatakan di sini, jadi kita akan terus gunakan pi, kemudian j. Jari untuk jar adalah 3D bahagi dengan 2, kuasa 2. Kemudian terdarabkan dengan tingginya. Dan isi padu jar ini bersamaan dengan isi padu 6 buah gelas yang bentuk silinder. Iaitu pi darabkan dengan j-nya adalah d per 2 kuasa 2. Kemudian terdarabkan dengan tingginya kita tak ketahui, kita buat T dan kita darabkan dengan 6. 6 tu bermaksud 6 buah gelas. Jadi di sini, sekali imbas kita dapati terdapat 2 pemboleh ubah, iaitu nilai D dan juga nilai T. Jadi bagaimanakah untuk nak selesaikan permasalahan ini? Baiklah. Kita dapati bahawa pi merupakan suatu pemalar. Kerana kedua-dua belah, iaitu kiri dan kanan mempunyai pi, jadi kita boleh abaikan pi. Potong pi di sini. Kemudian, dalam masa yang sama juga kita dapati kedua-dua belahnya mempunyai D. D juga merupakan suatu pemalar. Jadi kita akan hapuskan D di sini. Dan seterusnya, apa yang kita dapati? Persamaan kita akan jadi 3 per 2 kuasa 2 darab dengan 12 sama dengan 1 per 2 kuasa 2 darab 6T. Jadi kita akan menghasilkan satu persamaan yang lebih ringkas seperti ini. Dan persamaan ini kita boleh menggunakan kalkulator untuk nak selesaikan masalah ini untuk mendapatkan nilai T. Jadi T sama dengan, kita akan gunakan kalkulator. Jadi di sini kita akan masukkan kurungan 3 per 2 tutup kurungan kuasa 2 darab 12. Kemudian tekan alpha, calculate. Terbuka kurungan 1 per 2 tutup kurungan kuasa 2 dan terdarabkan dengan 6T. Jadi untuk pemboleh ubah di sini kita akan gunakan huruf X, iaitu kita tekan alpha dan kita tekan X. Jadi 6X di sini. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita akan tekan shift calculate dan shift calculate. Jadi kita dapat jawapan T. T bersamaan dengan 18. Jadi tinggi bagi setiap gelas itu adalah
setinggi 18 cm. Dan untuk soalan ini juga menyumbang 4 markah. Jadi markah-markahnya adalah kita mencari isi padu silinder jar, kemudian isi padu gelas untuk silinder, kemudian kita samakan dia, dan jawapan akhir. Dan markahnya keseluruhan adalah sebanyak 4 markah. Baiklah, itu saja untuk video kita pada kali ini. Terima kasih kerana menonton. Kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang dengan topik-topik yang lain pula. Sekian, terima kasih.